Pusat pentadbiran Lenggong terletak 62 km dari bandar Diraja Kuala Kangsar. Dengan berpenghuni lebih 22,000 penduduk yang rata-ratanya menjalani kehidupan dengan pelbagai pekerjaan kampung. Hampir 4 tahun bertugas sebagai anggota rela, Siti Pauziah Abdul Hamid, anak jati Lenggong ini menyimpan kisah perjalanan hidupnya yang tersendiri. Ketika dunia dilanda COVID-19, inilah mata pencarian Siti Pauziah setelah berhenti dari mengambil upah menoreh getah. Tanggungjawab dijalankan seperti biasa bersama rakan setugasnya. Allowance yang diterima cukup buat menyara dirinya sekeluarga. Dengan ada pekerjaan dengan rela ni, masa musim tu PKP tu, alhamdulillah lah dapatlah bantu dia sikit lah, sebanyak lah katakan, dengan kewangan lah yang paling sikit lah. Dan bolehlah kata tanggung bagi kat dia separuh, kita separuh lah. Kita pun ada anak lagi yang lain yang memerlukan kan. Malam ni kita akan buat rondaan sekitar Berbekalkan kodrat tulang 4 karat, Pauziah bertugas mengikut shift yang ditetapkan. Pauziah turut mengajak anaknya berdaftar sebagai anggota sukarelawan rela. Menjadi anggota rela membentuk dirinya lebih berdisiplin selain berintegriti dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Bila kata kita duduk rumah tu macam mana pun ingat juga tempat kerja, macam mana pun nak pergi juga tempat kerja. Semangat kita tu tak tahu macam mana kan. Kalau dalam macam rela ni dia pun ada buat program bakti khidmat dekat kan. Kita akan pergi macam mana pun dia terpanggil tahu. Kalau tak pergi tu berasa Allah jadi macam tak seronok kan. Nak kata demam tak bangun kan memang tak ada. Tuan kata kuasa dia tu kan, daripada semangat tu kata memang berkobar-kobar lah kata. Rumah pusaka peninggalan arwah ibu menjadi tempat teduhan Pauziah bersama anak-anaknya sejak 3 tahun lalu selepas dia berpisah dengan pasangan hidup. Belas ihsan adik Pauziah, Siti Takziah Abdul Hamid yang merupakan pemilik rumah ini, dapatlah mereka menumpang di sini tanpa sebarang bayaran. Bukan tidak mencuba untuk memiliki kediaman sendiri, tetapi gagal. Rumah usang ini juga menjadi paksi kegigihan Pauziah yang bertungkus lumus mencari rezeki tambahan untuk menanggung anaknya yang menuntut di pusat pengajian tinggi. Dalam masa saya menumpang dekat rumah dia ni pun, saya pun berusaha jugalah cari kalau boleh nak rumah sendiri lah. Dah minta dah kata macam mohon Baitul Mal. Minta tapi tak ada rezeki saya setakat tu katakan, tak ada kat situ. Rupanya rezeki saya ni di lain tempat lain kan. Lepas pisah tu memang tanggung seorang anak lagi lah. Anak pun macam tu dia duduk dekat Politeknik Ungku Umar, Ipoh. Dia belajar dekat situ lah. Amanah adiknya untuk menjaga teratak syurga ini dengan baik sentiasa diingati Pauziah. Siti Khadijah Muhammad Fuad, 29 tahun, bersama adiknya Siti Mariam, 24 tahun, turut menetap di sini. Malah Khadijah yang sudah berumah tangga menumpang di rumah ini bersama suami dan anak-anaknya, sementara menanti untuk mendapatkan rumah kuartus memandangkan suaminya berkhidmat sebagai anggota pasukan keselamatan. Khadijah dan Mariam sentiasa berharap agar impian ibunya untuk memiliki sebuah kediaman sendiri akan terlaksana. Mak memang dah lama dah mengharapkan rumah baru. Lepas pisah dengan ayah pun tinggal sinilah tumpang rumah mak saudara. Sebab anak-anak mak semua tak bekerja. Buat masa tu semua tak bekerja lagi. Jadi tak ada income kan. Semua harapkan kalau yang dah kahwin pun time tu baru 3 orang. Duduk dengan mak tahun lepas bulan 8 saya menumpang buat sementara waktu je, sementara kuartus polis siap lah.
Di kala waktu senggang, Fauziah mengambil upah daripada jiran tetangga, menjahit baju mahupun memperbaiki pakaian lama. Jahit ni tak ada belajar mana-mana. Memang tak belajar. Masa boleh belajar jahit ni, masa tu kita dah salin, dah ada anak kecil. Lepas tu orang kata kewangan kurang kan. Tu tengok daripada pakaian orang yang bagi kat kita tu, ikut pada situ je macam mana cara buat, macam contoh baju kurung kan. Okey, tengok dekat situ macam mana kita mula potong. Tak ada nak kata pergi kelas ke apa, tak ada. Memang tengok daripada baju, contoh pada baju je. Macam baju rela pun macam tu juga. Tengok je macam mana, kalau orang kata outer nak bagi kecil ke apa, akan buka balik semua tu, lepas ikut balik yang dia orang potong tu kita kecilkan. Tak adalah nak kata pergi kelas jahit ke apa, tak ada. Memang sendiri je. Tak tahu idea tu macam mana, tak tahu. Tapi memang tak ada masuk kelas lah, sendiri je buat. Sambil-sambilan lah. Sambil-sambilan tu kata dah tak ada buat apa. Buat situ lah, tengok je lah. Sebuah daerah yang terkenal dengan peninggalan sejarahnya seperti Perak Man dan sebuah tasik indah yang terbentang luas, saujana mata memandang. Tasik Raban ini menjadi saksi ketabahan Fauziah yang tidak pernah putus asa mencari rezeki demi kelangsungan hidupnya. Namun jauh di hati kecilnya, ibu tunggal ini tetap menaruh impian untuk memiliki rumah sendiri. Kehidupan ini bagaikan roda. Ada kala di atas, ada kalanya di bawah. Setiap perjalanan yang dilalui, ada suka dukanya, malah ujian dan rintangan menjadi asam garam kehidupan. Ibu tunggal ini sentiasa mencari ruang untuk menambah ilmu kerohanian bersama rakan taulan. Itu juga pegangan yang tersemat dalam diri Fauziah agar dia terus cekal dan redha dengan takdir hidupnya. Dia sebagai seorang ibu tunggal yang rajin lah. Dia membela anak dia seorang-seorang. Nak membesarkan anak dia, nak bersekolahkan anak dia seorang-seorang. Dia memang aktif. Aktif kalau ada program apa-apa dekat kampung, dekat masjid, ada je muka dia. Kalau ada gotong royong kenduri pun ada je muka dia. Sekarang dia aktif dalam rela pula. Adalah sikit pendapatan dia daripada rela tu. Kenal lama dah. Dia orang kampung ni kita memang kenal dia daripada ni lagi lah. Daripada kecil-kecil kita pun dah tua. Memanglah dia tu bagus ni orangnya, budaknya. Apa kita kalau apa dengan kita ni. Kalau pergi mai ke masjid ni, kalau kita tak pandai mutu apa nak bawa. Dia lah tolong bawa hantar ke dia ada. Baik. Tolong buat benda lah kerjasama dengan kita ni kat kampung ni. Tak ada apa masalah lah. Setiap titisan air hujan yang membasahi bumi, ibarat titisan air mata Fauziah. Pernah memohon untuk mendapatkan rumah Baitumal, namun rezeki tidak berpihak kepadanya. Dia hampir pasrah dengan hasrat yang tidak kesampaian. Namun tidak diduga, pelangi senja bakal membawa keindahan dalam warna kehidupan Fauziah. Waalaikumsalam. Inisiatif Tenaga Nasional Berhad (TNB) dalam usaha merealisasikan impian rakyat tidak pernah terhenti. Komited dalam tanggungjawab sosialnya, fokus program Baiti Janati di negeri Perak ini sedikit berbeza. Uniknya dengan kerjasama pelbagai pihak, 7 buah kediaman dibina dalam satu kawasan perumahan yang baharu. Kali ini, penantian Fauziah untuk memiliki rumah sendiri bakal terlaksana. Program PBJ ini melibatkan pembinaan sebuah rumah di atas tanah milik penerima lah. Walaupun di Perak ni melalui kerjasama dengan Majlis Pejabat Parlimen Lenggong dan juga Pejabat Daerah Lenggong telah bersetuju memberikan satu tapak tanah
di mana kita boleh menempatkan beberapa buah rumah penerima PBJ ini. Pada tahun 2021, Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah, Ahli Parlimen Lenggong dan juga Menteri Tenaga dan Teknologi Hijau dan Air, ketika itu telah bersetuju dan meluluskan untuk menempatkan 7 buah rumah di satu tapak yang dinamakan Taman Perumahan TNB. 7 buah rumah telah dibina dan mereka boleh semua berpindah satu tempat yang itu, mana kita boleh menyediakan satu utility ataupun fasiliti yang baik untuk semualah. Majlis penyerahan kunci kepada semua penerima kediaman baru ini dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Haji Nasarah, Ahli Parlimen Lenggong yang juga Timbalan Menteri Dalam Negeri. Ya, Alhamdulillah daripada projek ini yang telah dimulakan sejak tahun 2007, hampir 717 rumah telah dapat dimanfaatkan oleh ramai penerima-penerima dan Alhamdulillah hampir close to 31 juta yang telah dibelanjakan melalui zakat wakalah TNB lah kan. Jadi ini sebagai satu program memang yang telah diberi fokus oleh TNB bagi memastikan golongan yang berkeperluan akan mendapat manfaat daripada dia. Ada je projek permainan ini diberi keselesaan kepada mereka. Bukan itu saja, TNB membantu juga dalam aspek lain, pembangunan prasarana, menyediakan kemudahan elektrik dan sebagainya. Dan kerana itulah saya percaya kita harus terus menyokong usaha yang dilaksanakan oleh Tenaga Nasional Berhad dalam banyak perkara. Dan dengan berkembang majunya syarikat ini, ia tentunya memberi banyak keberkatan samping melaksanakan fungsi asas mereka untuk menyediakan bekalan elektrik ke seluruh negara. Projek-projek seumpama ini amat baik sekali. Detik bahagia mengiringi setiap penerima dan mereka teruja untuk memulakan kehidupan yang baharu di kediaman masing-masing. Kini istana kecil ini sudah menjadi milik Pauziah sekeluarga. Berlokasi di Kota Tampan Air Lenggong, taman ini mempunyai 3 bilik tidur selain ruang tamu, dapur dan bilik air yang cukup selesa untuk dia dan anak-anak. Sesi ziarah pihak TNB ke kediaman baharu Pauziah bagaikan memberi semangat buatnya untuk memulakan episod baharu di rumah ini bersama keluarganya. Alhamdulillah, Datuk. Taman Perumahan Projek Baiti Janati ini bakal menjadi satu lokasi perumahan yang indah dan meriah buat Pauziah dan penerima yang lain. Cahaya impian mula menyinari kehidupan Pauziah, ibu tunggal yang tidak pernah lelah berjuang demi menikmati kehidupan yang lebih selesa bersama anak-anak. Kabar gembira ini sudah tentu dikongsi bersama majikan dan rakan sekerja yang selama ini menjadi saksi kecekalan Pauziah yang berusaha untuk memiliki sebuah kediaman. Boleh jadi bagi kekuatan satu utama anak-anak lah. Fikir anak-anak yang belajar satu, anak yang kata walaupun tak duduk dengan kita, maklumlah yang duduk pekan tu ada tak kesulitan wang mereka kan. Kita pun jadi nak cari duit untuk bantu mereka pun dalam macam tugas relon tu memang semangatlah untuk cari pendapatan untuk menyara anak-anak lah kata. Memang idamkan rumah macam tu kan, rumah sendiri, nak jadi hak milik kita sendiri kata. Kira sampai sekarang lah, kira dah dapat dah rumah tu, memang tenanglah hati saya pun, seronok lah kata kan. Puan Fauziah ni merupakan seorang anggota rela Lenggong yang amat berdisiplin dan juga aktif di peringkat bawahan, iaitu di peringkat daerah. Sebagai contoh, dia terlibat dengan program-program di daerah dan juga pegawai rela memang mengenali sikap terpuji Puan Fauziah ini. Dengan itu saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak TNB kerana dapat bersama-sama bagi membantu anggota rela dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dorongan serta nasihat ahli keluarga
juga menjadi pembakar semangat Pauziah dalam mengharungi onak duri kehidupan. Pauziah turut menyampaikan kabar gembira kepada kakaknya, Melur Solehah Abdul Hamid, 66 tahun, yang tinggal tidak jauh dari rumah pusaka arwah ibunya. Sebagai kakak, Melur menzahirkan kesyukuran dan berharap Pauziah sekeluarga dapat hidup dengan lebih selesa selepas ini. Saya doakan yang terbaik untuk ni kan keluarga kita, untuk adik-adik, kakak-kakak kita. Bila kita tengok mereka seronok, gembira, kita pun seronok kan. Kalau bila tengok mereka sedih, kita pun orang kata turut juga kan. Rasa sedih juga ada kan. Bagi dia pun dia kata cari rezeki sendiri dah kan. Kerja, rela apa sikit-sikit. Anak-anak dia pun bantu. Syukur kata rezeki dia kan. Maklumlah rumah pusaka, rumah ni kan dah rumah lama kata kan. Dia dapat rumah orang kata hasil titik pelih dia sendiri tu. Alhamdulillah lah, syukurlah kita. Syukur sangat-sangat lah. Semoga orang kata ni lah, dia dipermudahkanlah segala rezeki dia kan. Kak pun sebagai seorang kawan memang syukur sangatlah. Bukan senang sekarang nak dapat rumah kan. Satu rumah pun dah berapa modal, kita pun faham kan. Bila dapat bantuan daripada TNB, Alhamdulillah dapatlah dia rumah baru. Dia duduk lama dah juga dia duduk rumah pusaka mak dia tu. Tapi rumah tu rasanya tak dapat pada dia sebab arwah dulu bagi pada adik dia. Jadi dia menumpanglah sementara. Ni Alhamdulillah lah dapat rumah. Alhamdulillah, syukur. Persatuan Wanita Kumpulan Tenaga Nasional Berhad atau Pelita Wanis TNB serta anggota TNB dari Cawangan Gerik dan Cenderoh menyingsing lengan sama-sama berganding bahu, bergotong royong membantu Pauziah membersihkan kediaman baharunya. Suasana kerjasama ini ternyata tidak membataskan keupayaan dan sikap cakna mereka dalam menyantuni masyarakat setempat. Kami biasanya akan dahulukan yang makanan harian lah. Apa-apa pun sebab itu merupakan basic lah, asasi yang semua perlukan. Jadi dengan itu insya-Allah lah boleh membantu mereka untuk menjaga kesihatan. Nak buat kerja-kerja yang banyak ni bukannya senang kan, dan nak menyesuaikan diri dengan kehidupan baru di sini. Jadi sebelum mendiami rumah, kawasan-kawasan ni semua kita orang semua dah gotong royong pastikan kebersihan persekitaran dalam rumah sebelum tuan rumah tu masuk melangkah kaki mendiami rumah. Jadi semoga inisiatif inilah dapat meringankan sedikit bebanan Puan Fauziah. Macam kata pepatah kita, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Saya ucapkan terima kasih dekat TNB, Datuk Syamsul Anwar Haji Nasara, lepas tu Jabatan Rela, apa semua. Lepas tu dekat macam adik-beradik saya, lepas tu penduduk-penduduk kampung, ketua kampung, apa semualah. Saya ucapkan terima kasihlah dengan dapat bantuan rumah sekarang ni. Boleh masa kehadapan ni kalau boleh kalau nak senanglah sikit orang kata kan. Nak usaha lebih lagi lah kalau boleh tu kata. Nak bahagia lagi orang kata macam dululah orang kata. Kalau tak nak fikir dah yang lepas-lepas, tak nak dah sekarang ni nak fikir. Kita, diri kita, kesihatan kita, anak-anak cucu tu je lah kata. Bersyukur kehadrat Ilahi. Setiap doa dan harapan Ibu Tunggal ini diperkenan Sang Pencipta. Pemberian hadiah terindah yang paling bermakna. Kini mahligai idaman menjadi teduhan baharu buat dia dan keluarga tersayang. Pancaran cahaya impian di Tasik Raban ini bukan sahaja membawa kebahagiaan, malah memberi sinar dalam episod kehidupan yang baharu buat penerima rumah Baiti Janati ini. Impian Siti Pauziah Abdul Hamid kini menjadi realiti.